Tahukah anda tentang diskriminasi kaum? Dari sudut undang-undang, semua orang berhak mendapat perlindungan yang sama rata, adil dan saksama. Hak ini telah diiktiraf sebagai salah satu kebebasan asasi yang termaktub di bawah Perkara 8 Perlembagaan Persekutuan kecuali sebagaimana yang dibenarkan dengan nyata oleh perlembagaan ini. Malaysia merupakan sebuah negara berbilang kaum dari pelbagai latar sejarah, bahasa dan budaya yang terdiri daripada lebih 80 etnik di Semenanjung, Sabah dan Sarawak. Dalam konteks hak asasi manusia, sebarang bentuk diskriminasi terhadap seseorang adalah satu pencabulan hak asasi manusia. Tahukah anda, Malaysia merupakan negara anggota kepada Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu PBB pada tahun 1957. Setiap negara anggota kepada PBB bertanggungjawab untuk memastikan pemeliharaan hak asasi manusia di dalam negara berlandaskan Perisytiharan Hak Asasi Manusia Sejagat UDHR. Oleh itu, Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (Suhakam) telah ditubuhkan oleh Parlimen di bawah Akta Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia 1999, Akta 597 berkuat kuasa pada 9 September 1999 yang berfungsi bagi perlindungan dan pemajuan hak asasi manusia di Malaysia berpandukan kepada UDHR selagi mana ianya selari dengan peruntukan Perlembagaan Persekutuan. Kita sebagai rakyat Malaysia harus berpegang teguh kepada prinsip rukun negara, satu ideologi kebangsaan yang telah diisytiharkan pada 31 Ogos 1970. Semangat dan nilai-nilai prinsip rukun negara yang sebenar bukan sekadar untuk dibaca dan diingati, tetapi perlu dijadikan pegangan dan amalan oleh seluruh rakyat Malaysia. Ia merupakan asas kepada perpaduan antara kaum demi kemakmuran dan kestabilan negara. Mari kita lihat apakah yang dimaksudkan dengan diskriminasi kaum. Dalam konteks perundangan antarabangsa, istilah diskriminasi kaum merujuk kepada apa-apa perbezaan, pengecualian, sekatan atau keutamaan berdasarkan bangsa, warna kulit, keturunan atau negara asal atau asal etnik dengan bertujuan atau memberi kesan yang akan membatalkan atau merosakkan pengiktirafan, penikmatan atau penggunaan pada kedudukan hak asasi manusia dan kebebasan asasi yang sama dalam politik, ekonomi, sosial, kebudayaan atau mana-mana bidang lain dalam kehidupan masyarakat. Secara lazimnya, diskriminasi kaum boleh berlaku sekiranya terdapat kesan yang boleh menggugat kebebasan asasi daripada sebarang bentuk tindakan yang tidak sewajarnya dan tidak munasabah terhadap mana-mana kumpulan yang dibezakan mengikut 4 elemen utama iaitu bangsa, warna kulit, keturunan, negara asal atau asal etnik. Penyertaan negara kepada perjanjian antarabangsa merupakan salah satu langkah dalam menangani isu diskriminasi serta memastikan hak asasi manusia golongan yang teraniaya dihormati dan dilindungi. Sehingga kini, Malaysia telah menyertai 3 perjanjian antarabangsa iaitu Konvensyen Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita CEDAW, Konvensyen Mengenai Hak Kanak-kanak CRC dan Konvensyen Mengenai Hak Orang Kurang Upaya CRPD. Diskriminasi kaum boleh berlaku dalam pelbagai situasi. Sebagai contoh, kriteria pengambilan pekerja oleh majikan berdasarkan bangsa, warna, keturunan atau etnik. Diskriminasi dalam mendapatkan hak kepada perubahan yang wajar seperti sewaan atau pembelian kediaman. Ucapan kebencian yang berunsur perkauman terhadap seseorang di media sosial. Sebagai sebuah negara yang terdiri daripada masyarakat yang berbilang kaum, harus mengambil langkah dalam memerangi diskriminasi kaum. Antaranya, menggalakkan penyertaan awam yang berbilang kaum, memperkasakan diri tentang pendidikan hak asasi manusia, melaporkan sebarang pencabulan hak asasi manusia kepada Suhakam. Marilah kita sama-sama menzahirkan kasih sayang, sikap hormat menghormati dan memupuk keharmonian ke arah mencapai perpaduan demi kemakmuran negara. Untuk maklumat lanjut, sila hubungi Suhakam di talian yang tertera.